Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah, tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan kesilapan yang sering kali dilakukan oleh ibu bapa di dalam mendidik anak-anak mereka. Kita pada malam ini kita akan melihat apakah kesilapan-kesilapan yang lazimnya berlaku di dalam rumah tangga berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Apakah perkara yang kita terlepas pandang? Apakah perkara yang kita keliru, yang kita tersilap? Mudah-mudahan kita dapat memperbetulkan semula kesilapan kita, ataupun kita dapat mewariskan ilmu ini kepada anak kita pula apabila mereka juga mempunyai anak pada masa akan datang ataupun sekarang. Kita mulakan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu bata. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan malaikat itu sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Jadi dalam ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, memerintahkan kepada kita semua supaya kita jaga diri kita. Yang pertamanya, jaga diri kita, dan yang keduanya, jangan lupa untuk jaga ahli keluarga kita daripada disambar oleh api neraka. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita yang api neraka itu bahan bakar dia apa dia? Antaranya ialah bahan bakar dia adalah manusia. Jadi kita tidak mahu diri kita menjadi bahan bakar api neraka Allah. Na'udzubillah.
Sebagaimana kita juga tidak mahu ahli keluarga kita menjadi bahan bakar api neraka Allah Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ni hadis muttafaqun alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan seluruh kamu akan diminta dipertanggungjawabkan atas kepimpinan mereka. Pemerintah adalah pemimpin dan seorang lelaki adalah pemimpin. Seorang perempuan juga adalah pemimpin ke atas rumah dan anak-anak suaminya. Sehingga kan setiap di kalangan kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinan mereka masing-masing. Ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita bertanggungjawab. Jangan lepaskan tanggungjawab kita, jangan ambil sikap tak peduli kepada apa yang berlaku kepada anak-anak kita. Sama ada mereka semayang atau tidak semayang, tutup aurat ataupun tidak, mereka jadi suami yang bertanggungjawab ataupun tidak, menjadi isteri yang bersedia untuk menggalas tugas dalam rumah tangga ataupun tidak, dan sebagainya. Hendaklah kita bagi perhatian dan jangan sekali-kali kita melepaskan tanggungjawab kita. Jadi kita kena perhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ad-Dhahhak dan Muqatil, dia kata wajib bagi setiap Muslim untuk mengajar keluarganya tentang apa yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa benda yang kita nak ajar, tuan-tuan? Kita kena ajar setiap benda yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas manusia. Kita kena ajar anak kita yang tu. Kita kena pastikan bahawa anak kita tahu selok belok berwuduk, soal mandi wajib, rukun iman, rukun Islam, semua tu dia kena tahu. Kita kena pastikan bahawa anak-anak kita mengetahui perkara-perkara seperti itu, termasuk semua perkara yang dilarang oleh agama. Kita kena pastikan bahawa anak-anak kita mengetahui benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata berapa ramai manusia yang menyebabkan anak dia sengsara, yang menjadikan kekasih dia sengsara di dunia dan di hari akhirat, dengan cara dia acuh tidak acuh dalam mendidik anak-anak dia. Kita malam ni, tuan-tuan, kena cek diri masing-masing. Bila kita didik anak kita, kita didik sungguh-sungguh ataupun kita acuh tak acuh. Orang kata macam melepaskan batuk di tangga. Macam mana kita didik keluarga kita? Adakah kita full force? Adakah kita gembeling semua tenaga, kepakaran, kemampuan kita untuk memastikan anak kita dididik dengan cara yang paling sempurna setakat kemampuan kita, ataupun kita lebih kurang je, kita cincai je dalam mendidik anak-anak? Siapa-siapa yang cincai, lebih kurang je dia ajar anak dia, maka dia kena ingat ini amaran yang diberikan oleh para ulama kepada orang yang cincai dalam mendidik anak-anak dia. Dia acuh tidak acuh, sehingga kan dia merasakan dia telah memuliakan anak dia, sedangkan sebenarnya dia telah menghina anak dia. Ibu dan ayah merasakan bahawa dia telah memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak dia,
sedangkan sebenarnya dia telah menzalimi anak dia. Kita jangan keliru. Jangan keliru. Sehingga kan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan akhirnya dia hilang kesempatan untuk mendapatkan manfaat daripada anak dia bagi bekalan akhirat. Kita semua nak mati dah tuan-tuan. Kita akan jumpa ajal masing-masing. Kita tak tahu, mungkin hari esok, mungkin minggu depan, mungkin lagi 2-3 tahun kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu. Itu menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anak kita 4 orang ke, 5 orang ke, 8 orang, 9 orang ke, semuanya itu sepatutnya memberi manfaat kepada kita sebagai bekalan akhirat kita. Tapi berapa ramai anak-anak kita yang telah kita sia-siakan sehingga mereka ini tak dapat kita jadikan bekalan untuk akhirat kita. Malah berapa ramai di kalangan ibu bapa yang telah merosakkan anak mereka sendiri dengan kasih sayang yang melampau-lampau, dengan kemewahan yang melampau-lampau. Maka Imam Ibn Qayyim kata, sesiapa yang tidak memerhatikan pendidikan anaknya, dia tak perhatikan semua manfaat untuk anak dia, malah dia mengabaikannya, maka dia telah melakukan kejelekan, keburukan yang paling besar kepada anak-anak. Dan majoriti anak-anak ni, kerosakan itu datang daripada ayah. Imam Ibn Qayyim kata, anak ni dia rosak ke tak rosak? Kalau dia rosak, Imam Ibn Qayyim kata majoriti kerosakan yang berlaku kepada si anak berpunca daripada kesilapan ayah dia. Kita tak boleh main-main tuan-tuan. Ini amaran yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim tentang bagaimana kesilapan seorang bapa sehingga akhirnya dialah yang merosakkan anak dia sebab mengabaikan pendidikan anak-anak sejak daripada kecil. Maka sebab itu disebut dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Imam Ibn Qayyim kata bagaimana si anak ni apabila ada orang tua dia cela anak dia sebab anak dia derhaka, maka si anak ni akan jawab, wahai ayahku, engkau telah menderhakai aku ketika aku masih kecil, maka sekarang aku menderhakaimu setelah engkau tua, dan engkau telah menelantarkan aku ketika aku masih lagi kanak-kanak, makna membiarkan aku terlantar ketika aku masih kanak-kanak, maka sekarang giliran akulah yang membiarkan engkau terlantar ketika engkau telah tua. Ini dia tuan-tuan, amaran yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang mana cerita dia lebih kurang macam cerita P. Ramlee. Bila cerita P. Ramlee, dia buat satu cerita Anakku Sazali. Kalau tuan-tuan tengok, dan saya percaya tuan-tuan ramai yang tengok cerita Anakku Sazali, tuan-tuan boleh tengok macam mana bila si ayah tu dia cuba untuk menyedarkan anak dia tentang bagaimana anak dia jauh terpesong, yang kata Sazali tu. Akhirnya Sazali tu dia lawan balik ayah dia. Dia bagi tahu bagaimana ayah dia telah merosakkan dia sejak daripada dia kecil lagi. Ayah dia rasa dia bagi kasih sayang, tapi sebenarnya kasih sayang yang melampau sehingga akhirnya merosakkan Sazali. Itu message yang cuba disampaikan melalui filem berkenaan. Jadi sidang hadirin mukminin, apa dia kesilapan-kesilapan yang seringkali dilakukan oleh ibu ataupun bapa dalam mendidik anak-anak? Maka yang pertamanya yang disenaraikan oleh para ulama, nombor satu ialah kebiasaan ibu atau kebiasaan si ayah menakut-nakutkan anak dia, sehingga akhirnya anak dia jadi penakut dan tidak percaya kepada diri sendiri. Pasal apa? Sebab masa anak dia kecil,
anak dia menangis ke, nakal ke apa ke, yang si ibu ni atau si ayah ni akan bagi tahu, diam-diam, nu hantu ada, nu hantu kat luar tu. Dari kecil lagi anak itu telah ditakutkan dengan hantu. Siapa yang menakutkan anak itu dengan hantu? Ibu dia. Siapa yang memperkenalkan hantu kepada anak dia? Ayah dia. Maka ayah dia dan ibu dialah yang bersalah kerana telah menyemai perasaan takut kepada hantu dalam diri anak dia, sehingga akhirnya anak tu sentiasa berada dalam ketakutan. Kalau duduk sorang-sorang pun takut, nak berjalan malam pun takut, nak berjalan dekat kubur pun takut, duduk dalam bilik sorang pun takut, duduk tingkat atas rumah pun sorang-sorang pun takut. Punca dia kerana kesilapan ayah dia sendiri, kesilapan ibu dia sendiri yang menakut-nakutkan anak dia dengan hantu, dengan jin, dengan setan, suara angin, dengan orang jahat dan sebagainya. Memanglah kita sepatutnya suruh anak kita takut kepada orang jahat, tapi cara yang kita buat tu, sepatutnya kita suruh anak kita takut kepada syaitan, tapi cara tu macam mana? Bukannya kita bagi gambaran dengan hantu susu, bagi gambaran dengan Pontianak, bagi gambaran dengan hantu bungkus. Bukan macam tu. Takut kepada syaitan ialah takut kepada godaan syaitan yang akan membisikkan kepada manusia supaya mengikut nafsu dia. Itu yang betul. Bukannya bagi gambaran hantu, rambut panjang, ada taring, makan orang, hisap darah orang dan sebagainya. Maka inilah yang menyebabkan lahirnya anak yang penakut, yang tidak boleh berada berseorangan di rumah ataupun pada waktu malam dan sebagainya. Maka dia sentiasa dihantui dengan perasa takut dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengoklah banyak kejadian orang yang dia tidur, dia bangun, dia tersedar seorang-seorang, tengok orang lain semua tak ada. Tuan-tuan boleh baca dalam berita bagaimana anak ni, ibu dia keluar sekejap pergi beli barang ke apa, turun ke bawah kan. Duduk rumah flat sekarang, kondo dan sebagainya, tinggal anak seorang-seorang. Anak dah terbiasa takut kepada hantu, takut duduk seorang-seorang. Maka bila dia celak mata, dia buka mata, tengok-tengok mak dia tak ada, ayah dia tak ada, semua orang tak ada dalam rumah, dalam kondo, dalam apartmen, tingkat 10, tingkat 20. Akhirnya budak ni dia panik, dia terjun daripada rumah dia, jatuh sampai bawah. Dah berapa kali dah kejadian macam ni. Kita boleh tengok dalam news, boleh tengok dalam news. Anak menjadi takut. Maka kita, tuan-tuan sekalian, para ulama mengajar kepada kita supaya hendaklah kita pandai dalam memberikan ketenangan kepada anak, menyemai sifat berani, sifat pejuang, fighter kepada anak kita. Kena ajar kepada mereka, kita ada banyak cabaran dalam dunia hari ini. Kita ada cabaran daripada golongan sekular, kita ada cabaran daripada golongan yang cuba memurtadkan orang Islam, kita ada cabaran daripada golongan yang cuba menguasai ekonomi orang Islam. Maka anak kita mesti berani untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang macam ni. Bukannya kita duk semai takut hantu, pelesit, Pontianak, hantu susu dan sebagainya. Ini antara kesilapan yang pertama yang disebut oleh para ulama yang berlaku kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka. Yang kedua ialah kesilapan yang terbalik daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi, mak ayah dia ajar anak dia takut pada hantu. Yang kedua ni pula, mak ayah dia didik anak dia supaya kacau orang. Dia bukan suruh anak dia pergi kacau pakcik tu, tak, bukan macam tu. Tapi bila anak dia kacau orang, dia biarkan. Bila anak dia nakal, dia biarkan.
Malah dia rasa bangga bila anak dia nakal. Bagi dia itu contoh anak yang aktif. Dia biar anak dia pecahkan barang orang, anak dia pecahkan gelas di rumah saudara dan sebagainya. Dia rasa bangga. Kalau anak dia boleh naik atas sofa, dia tak boleh nak disiplinkan anak dia. Akhirnya anak dia membesar menjadi anak yang nakal. Bila anak dia buat masalah di sekolah, mak dengan ayah inilah yang pertahankan anak dia. Cari mana dia cikgu yang marah kat anak dia tu, mana dia? Bawa cangkul, bawa parang, bawa geng dan sebagainya dengan penuh keangkuhan. Ini kesilapan yang sering kali berlaku. Kalau yang pertama tu ajar anak jadi penakut. Hak yang kedua ni pula kita ajar anak jadi nakal sehingga jadi penjahat, ganggu orang, suka kacau orang dan sebagainya. Yang ketiganya ialah kesilapan ibu bapa yang mendidik anak sudah terbiasa dengan kemewahan yang melampau. Bagi duit banyak sangat, sampai berlebih duit ni, duit saku pergi sekolah, sampai anak dia boleh beli macam-macam. Dan hari ni kita boleh tengok, dengan sebab duit yang banyak yang ayah dia bagi, mak dia bagi, dia boleh beli air ketum di sekolah. Sama ada dia share dengan kawan dia atau dia minum seorang-seorang. Dia boleh beli rokok dan sebagainya. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita tidak monitor. Kita gagal untuk pantau perbelanjaan anak kita. Bagi RM10. RM10 tu untuk apa? Nasi dekat kantin harga berapa? Air di kantin harga berapa? Kuih harga berapa? Bagi RM10, RM20. Mewah anak ni. Akhirnya anak ni beli apa kita tak tahu. Berapa ramai di kalangan kita tuan-tuan yang buka beg anak kita, tengok apa yang ada dalam beg anak kita. Berapa ramai? Dia beli apa? Apa yang dia bawa pergi sekolah, balik daripada sekolah, apa yang ada dalam beg? Berapa ramai ibu-ibu yang sanggup buka beg anak dia? Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan, buka beg anak. Itu belum kita cerita ibu bapa yang tak pernah tahu history, sejarah lawatan website anak dia. Anak dia buka website apa, dia download apa, dia tengok video apa, dia guna phone yang kita bagi tu untuk apa, laptop yang kita bagi kat dia, dia guna untuk apa. Kita pernah tengok? Oh, kita kata anak kita baik. Baik depan kita, belakang kita dia jadi apa? Pernahkah kita tahu apa dia website yang pernah dia lawati? Pernahkah kita ambil tahu dia buka video apa? Tuan-tuan, anak ni bukan sekadar kita melahirkan dia. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi dan ayat Quran yang kita baca tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan juga anak kita tu daripada api neraka. Apa dia api neraka? Bila kita melanggar perintah Allah, itulah yang boleh menyebabkan sambaran api neraka. Na'udzubillah. Sama dengan anak kita buat apa? Kita tidur tengah malam. Pukul 2 pagi, 3 pagi kita tidur. Router tu, wifi kat rumah on 24/7, 24 jam duk jalan je, tak pernah off. Masa kita tidur 2 pagi, 3 pagi, anak kita tak tidur lagi. Dia buat apa? Berapa ramai di kalangan ibu-ibu, berapa ramai di kalangan ayah-ayah yang sanggup bagi dekat anak dia, stop, tidur. Berapa ramai di kalangan kita sanggup switch off Unify ke apa ke, switch off wifi tu. Berapa ramai di kalangan kita dengan sebab anak dia degil, dia sanggup ambil router tu, bawa naik dalam bilik. Dan kau tak dengar cakap, ayah ambil, mak ambil. Barulah kita jadi ayah dalam rumah tangga. Barulah kita jadi ibu dalam rumah tangga. Kita menggunakan veto, kuasa yang ada pada kita. Ini tidak.
Ayah cakap, anak tak dengar, tak ada tindakan apa-apa. Mak cakap, anak tak dengar, tak ada tindakan apa-apa. Tuan-tuan, bukanlah saya nak suruh tuan-tuan berkeras dengan anak, tetapi sekali-sekala tindakan yang keras kena ada. Kena bersulamlah, selang-seli. Ada masa kita lembut dengan anak, pujuk dia, cakap elok-elok dan sebagainya. Tapi bila lembut tu tak memberi kesan, anak tidak hormat kepada kita bila kita cakap lembut dan sebagainya, baru kita tune, bagi dia keras sikit, dan lagi keras, lagi keras. Jangan lembut je, anak tak peduli pun, kita lembut je, tak. Kena bersulam, selang-seli. Ada masa kita lembut, kita pujuk dia. Ada masa kita tunjuk kemarahan tu dengan wajah yang merah kita, dengan nada suara kita, tunjuk bahawa kita tak setuju dengan apa yang dia buat. Ini tuan-tuan, ini cara mendidik anak-anak. Kita tak boleh biarkan anak itu berterusan melakukan kesilapan dan kesalahan. Kemudian selain daripada itu, antara kesilapan yang sering kali dilakukan oleh ibu ataupun ayah ialah memanjakan anak dan ikut semua benda yang dia mahu. Terlalu memanjakan. Dia nak handphone, bagi. Handphone harga berapa? Bagi. Dia nak apa? Motor, bagi. Nak apa? Kereta, belilah, bagi. Dah ayah orang kaya. Anak nak apa? Nak belajar overseas, bagi. Tuan-tuan, bukan tak boleh anak kita nak belajar overseas. Kalau kita mampu, silakanlah. Nak hantar England ke, Amerika ke, Jepun, Korea dan sebagainya, hantarlah. Tapi sebelum tuan-tuan buat keputusan nak hantar anak ke college mana, sekolah mana, negara mana, negeri mana, benda pertama yang tuan-tuan kena ada consideration, yang tuan-tuan kena buat pertimbangan, ni letak dalam kepala kita sebelum kita bagi, mengiyakan apa yang anak kita mahu. Nombor satu tuan-tuan, kena letak dalam kepala kita, dalam pertimbangan kita, agama anak kita. Anak kita ni kalau belajar dekat Amerika, dia akan jadi apa? Anak kita ni kalau dia belajar dekat UiTM, dia jadi apa? Kalau belajar UIA macam mana? Kalau belajar dalam negara macam mana? Kalau belajar luar negara macam mana anak kita ni? Buat pertimbangan. Bincang suami isteri. Okey, anak kita ni macam mana? Tempat yang terbaik. Nombor satu, agama dia. Kalau kita tahu, dengan kita hantar anak kita pergi Amerika sebagai contoh, tak ada orang yang boleh tengok dia, tak ada orang yang boleh nasihat dekat dia, malah akan merosakkan dia lagi. Tuan-tuan, nak jawab apa kepada Allah? Apa yang kita nak jawab kepada Allah dalam keadaan kita tahu anak kita memang tak semayang, kita tahu anak kita memang pergaulan dia bebas, kita tahu bila kita hantar dia ke negara-negara barat, dia akan lebih rosak tuan-tuan. Dengan wang yang kita ada, dengan pangkat yang kita ada, kita hantar dia ke tempat yang akan menjahannamkan lagi masa depan anak kita. Nak jawab apa tuan-tuan? Kepada Allah. Nak jawab apa? Kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, buat pertimbangan. Keputusan yang kita buat bukanlah 100% betul. Kita ni manusia. Memanglah ada kesilapan sedikit sebanyak dalam kehidupan. Tapi tugas kita ialah meminimalkan kesilapan dengan meletakkan agama sebagai pertimbangan yang paling utama. Kolej mana, negara mana, suasana tempat dia belajar dan sebagainya. Jadi kita kena kepung. Orang Melayu kata kena kepung anak kita ni hala arah mana. Kita yang tentukan. Sebab wang daripada kita, kebenaran dan keizinan daripada kita. Kalau kita dah usaha tuan-tuan, kita dah kepung dia, bawa dia pergi tempat yang paling baik dari segi agama, setakat ilmu yang kita ada, tapi anak kita masih rosak, itu di luar kemampuan kita,
Itu di luar daripada keupayaan kita. Sebab itu kita baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan melainkan upaya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan para ulama memperjelaskan makna la haula wala quwwata illa billah tu apa dia. Amal soleh kita pun Allah yang tentukan. Kita jadi buat jahat pun semuanya itu di dalam keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu kita serahkan kepada Allah. Dapat hidayah ke tak dapat hidayah, itu kuasa Allah. Allah Ta'ala yang tentukan. Tapi kita ni tuan-tuan, usaha, ikhtiar. Hak selebih tu macam yang kita doa lah. Kita keluar rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kan kita keluar rumah, kita baca dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan melainkan upaya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, janganlah kita terlalu memanjakan anak-anak kita. Daripada kecil tuan-tuan, dia nak apa, dia mengamuk, kita ikut dia. Ini bahaya. Anak dia mengamuk, dia merajuk, alas sekali kita pujuk. Anak dah tahu dah, bila dia merajuk, dia mengamuk, mak akan bagi, ayah akan bagi. Ini bahaya. Kan kita kena biasakan anak-anak supaya dia dengar cakap kita. Kita yang ada veto. Contoh Dr. Muhammad, dia kata dia ada dengar apa yang disebut oleh Malik bin Nabi, bahawa ada satu orang dia minta nasihat dalam mendidik anak-anak ni macam mana, kan, anak-anak lelaki, anak perempuan dan sebagainya. Maka Malik bin Nabi kata, berapa usia dia? Orang tu kata sebulan. Maka Malik bin Nabi kata, engkau telah ketinggalan kereta. Sebulan baru nak tanya macam mana nak didik anak. Kita sebelum dapat anak tu kita kena tahu dah, kan, cara mendidik anak. Maka Malik bin Nabi kata, sebelumnya aku menyangka bahawa apa yang aku kata ni nampak melampau. Akan tetapi dia kata, bila aku renung balik, aku sedar bahawa apa yang aku cakap ini adalah benar. Malik bin Nabi kata. Sebab dia kata apa? Dia kata setiap kali anak tu menangis, ibu dia bagi susu. Maka dalam kepala dia menangis, dia akan dapat apa yang dia mahu. Sehingga akhirnya dia tahu, kalau dia mengamuk, dia buat masalah, ayah dia akan ikut kehendak dia, mak dia akan ikut kehendak dia. Maka inilah yang akan merosakkan anak tersebut. Seterusnya tuan-tuan, kita terlalu awal membelikan motosikal ataupun kenderaan yang menyebabkan dia berpelesiran. Yang ni pun nak kena tengok. Sebahagian daripada ibu bapa atas pelbagai sebab dia suka beli motor kepada anak dia, terutamanya anak lelaki dan termasuk juga anak perempuan. Tuan-tuan, saya sendiri, saya pun ada anak saya daripada dia masuk sekolah menengah, dia minta motor. Dia kata kawan-kawan dia semua ada motor. Saya dengan isteri buat keputusan, no way. Kami bagi tahu dekat anak kami, motor tak boleh. Selagi ayah mampu hantar kamu ke tempat tuition, hantar kamu ke tempat aktiviti, ke sekolah dan sebagainya, no way kamu akan dapat motor. Tak akan dapat motor. Sebab apa? Sebab masa dia remaja itulah, form 1, form 2 dan sebagainya, bila dia ada motor, langkah dia panjang. Dia boleh pergi tempat yang jauh daripada rumah. Dia nak buat apa? Bila dia keluar dengan motor dia, apa yang ayah dia boleh buat? Apa yang ibu dia boleh buat? Tak boleh buat apa-apa dah tuan-tuan. Tak boleh nak kawal dah anak ni. Kerana dia ada kenderaan, dan dengan kenderaan tu dia boleh pergi tempat yang jauh yang ayah dia tak tahu dia pergi ke mana. Kecuali anak itu kita yakin sungguh dia satu orang anak yang baik. Dengan motor itulah dia pergi pondok, dengan motor itulah dia pergi kuliah, dia tidak berpelesiran, dia seorang anak yang sangat berdisiplin, itu lain.
Tapi kalau tuan-tuan tengok majoriti anak-anak kita hari ni yang ada motosikal, apa jadi dekat dia? Ini bahaya. Tuan-tuan, jangan kita terlalu mudah untuk membelikan motosikal dan seumpamanya. Apatah lagi orang kalau ada duit lebih bagi kereta pula. Anak kita anak lelaki, dia bawa girlfriend dia naik kereta buat maksiat dalam kereta yang kita bagi kat dia. Dia buat maksiat. Dia bawa kawan dia penuh satu kereta 4 orang pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Anak kalau tidak ada hajat keperluan apa-apa, mesti berada dalam rumah. Ayah boleh pantau pembesaran anak dia. Ibu boleh pantau pembesaran anak dia sebab mereka membesar depan mata. Tapi kalau kita bagi motor kepada anak lelaki, anak perempuan, dia pergi ke mana kita tak ada masa. Sebab dia tidak ada di rumah. Dia tidak ada di rumah. Dia membesar dengan peers dia. Dia membesar dengan rakan sebaya dia. Dan rakan sebaya inilah yang akan merosakkan anak kita. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai kaum lelaki, kita sebagai kaum bapa, kalau tak ada benda penting sangat dekat luar, jangan keluar. Duduk di rumah, pantau anak kita. Quran baca tak lagi, surah apa yang dia pandai baca, surah apa yang tak pandai baca. Mandi wajib tahu ke tidak, cara mandi macam mana, ambil air semayang macam mana, tahiyat boleh baca ke tidak dengan betul dan sebagainya. Sekarang ni ada macam-macam dalam YouTube, dalam media macam-macam, ada Quran Hours dan sebagainya. Kita tak pandai ajar anak kita, kita kumpul anak kita tengok TV, beli TV hak cantik-cantik, pakat tengok ramai-ramai. Dengan ayah sekali, dengan mak sekali, dengan anak-anak sekali. Ini tidak. Ayah pun nak keluar minum dengan kawan-kawan, ayah pun nak pergi main carom dengan kawan-kawan, ayah pun nak main damaji, main catur, chess dengan kawan-kawan, anak pun dia ada permainan dia. Akhirnya tuan-tuan, anak tu rosak macam tu. Inilah yang disebut tadi, bagaimana anak ini akan mengatakan bahawa sebelum saya derhaka kepada ayah yang terlebih dahulu derhaka kepada saya. Tuan-tuan, para ulama mengingatkan kita tentang hal ini. Seterusnya, kesilapan ayah ataupun ibu ialah terlalu garang dengan anak. Yang ni pun tak boleh. Tadi terlalu memanjakan anak, terlalu lembut. Bila ada perkataan terlalu ni, terlampau ni, dia tak cantik tuan-tuan, dia tak elok. Terlalu berlembut tak boleh, terlalu memanjakan anak tak boleh. Yang ni terlalu garang, terlalu bengis, terlalu keras dengan anak, tak boleh. Itu akan merosakkan anak. Ayah bila dia tengok anak dia buat kesilapan, dia tampar muka anak dia. Nabi melarang perbuatan menempeling pada wajah. Dia tengok anak dia buat nakal, dia ambil tali pinggang, guna kepala besi tali pinggang tu, pukul anak dia. Ini akan merosakkan jiwa anak tu. Anak tu hilang respect kepada ayah dia. Ambil anak, campak ikut tingkap, jatuh anak tergeliat dan sebagainya. Kononnya kita ni keras untuk mendisiplinkan anak. Tak, tuan-tuan, itu merosakkan anak. Terlalu keras, ambil batang kayu, pukul belakang dia sampai patah, sampai luka. Itu bukan cara mendidik anak. Jangan terlalu keras dalam mendidik anak, tuan-tuan. Ini akan merosakkan jiwa dia. Kita kena pandai berkawan dengan dia, panggil dia bercakap, man to man talk, bercakap cara kawan dan sebagainya. Supaya anak-anak ni dia tahu kesilapan dia, dan pada masa yang sama dia hormat kepada ayah dia hormat kepada ibu dia. Yang ke-8 tuan-tuan, sifat terlalu kedekut dengan anak. Tak boleh juga. Tadi yang kita sebut terlalu senang bagi duit, sampai kita tak ada masa nak tengok dia belanja duit untuk apa. Yang ni kedekut pula pun tak boleh. Kita kena tengah-tengah, sederhana. Sampai anak nak belajar pun tak boleh, duit tak ada. Ayah bukan tak ada duit, ada duit, tapi ayah kedekut.
Anak pakai baju dah apa orang kata dah faded, dah koyak, tapi tak beli juga baju baru. Ayah pakai baju cantik-cantik, anak dia tak beli baju. Tak boleh juga. Anak akan banding, kenapa ayah aku kedekut? Maka dengan sebab itu, kita janganlah kedekut dengan isteri kita, jangan kedekut dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Kita hendaklah menjadi seorang yang penyayang kepada anak, kan? Sampai akhirnya anak ni rasa ayah dia discriminate dia, ayah dia mendiskriminasikan dia. Jangan sampai ke tahap itu. Mudahkanlah kita belanja, bagi dia makan sedap dan sebagainya, tempat yang elok, bilik yang elok, bilik yang selesa. Zaman sekarang ni kalau kita mampu bagi aircon kepada anak, kan, supaya dia selesa belajar dan sebagainya. Kalau kita mampulah, kan, katil yang sesuai, almari yang sesuai dan sebagainya. Itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada anak. Kemudian selain daripada itu, sifat yang suka yang melampau-lampau berbaik sangka dengan anak pun tak boleh. Kita orang Islam ni, tuan-tuan, baik sangka sesuai pada tempat dia dan buruk sangka sesuai pada tempat dia. Ada orang tuan-tuan, anak dia baik, anak dia tak buat jahat, baik sangka yang melampau, tak boleh. Anak ni kadang-kadang dia pandai berlakon depan ayah dia, dia pandai berlakon depan mak dia, tapi belakang macam-macam dia buat. Maka kita nak baik sangka dengan anak pun padan-padan lah, kan. Nak buruk sangka dengan anak pun padan-padan lah. Jangan mudah sangat baik sangka dan jangan mudah sangat buruk sangka. Kena dengan cara yang sederhana. Selain daripada itu, jangan beza-bezakan anak. Jangan lebihkan anak yang satu ni berbanding dengan anak yang seorang lagi. Jangan. Kena nampakkan sama. Macam mana kita layan abang dia, kakak dia, adik dia, macam itulah kita layan anak-anak kita yang lain. Sebab apabila kita melebihkan kepada satu anak, sedangkan anak yang lain kita tunjuk kemarahan, kebencian dan sebagainya, maka dia akan tumbuh dendam. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dalam setengah-setengah keluarga adik-beradik bermusuhan antara satu sama lain. Sebab dendam lama, dendam zaman kecil lagi. Pasal abang lah, pasal kakak lah, pasal adik lah, ayah membenci saya. Pasal abang lah, pasal kakak lah, pasal adik lah, ibu membenci saya. Dia dendam lama tu, dia membusuk dalam tubuh si anak, berpunca daripada kesilapan ayah ataupun ibu yang membeza-bezakan layanan kepada anak-anak mereka. Kemudian yang akhir sekali, walaupun panjang lagi ni tuan-tuan, tapi yang akhir sekali untuk malam ini ialah sikap kita yang benci kepada anak dengan sebab yang tertentu. Ada orang dia benci dekat anak dia hak seorang ni. Dia benci hak ni. Pasal apa? Sebab anak hak ni muka dia iras-iras dengan tok belah isteri dia sebagai contoh. Dia dah bermusuh dah dengan pak mertua dia ke dan sebagainya, dia ada musuh. Tiba-tiba anak yang lahir ni ada mirip muka dengan keluarga belah sana sebagai contoh, maka dia benci dekat budak tu. Ayah dia putih, keluar anak dia hitam. Ayah dia nampak macam India, mamak, keluar muka anak macam Cina, dia tak suka. Anak muka macam ni dia tak suka. Tuan-tuan, bila ada sikap yang macam ni, maka kita telah menzalimi anak kita. Anak tu tak bersalah. Dia lahir ke dunia, macam itulah kulit dia. Dia lahir ke dunia, macam itulah wajah dia. Dia lahir ke dunia, macam itulah suara dia. Kita tak boleh diskriminate dia dengan benda-benda yang di luar daripada kawalan dia. Apatah lagi kerana jantina. Ada orang macam orang Arab dulu tuan-tuan, benci sangat anak perempuan ni, dia benci jantina anak ni. Kalau anak perempuan dia tak suka. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu maksud dia, kita baca terjemahan tuan-tuan, padahal apabila seseorang daripada mereka diberitahu tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam
merah padam, dan dia sangat marah. Dia mengelak daripada orang ramai disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara menanggung penghinaan atau membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-58 hingga yang ke-59. Jadi banyaklah tuan-tuan sekalian sifat yang ada, kesilapan yang ada yang dilakukan oleh si ibu, oleh si ayah dalam melayani anak-anak dia dengan faktor-faktor yang tidak munasabah. Dan selain daripada itu, jangan kita buat benda-benda yang tak elok depan anak. Benda yang tak elok depan anak jangan buat. Contoh apa dia? Merokok. Ni isap rokok. Siapa kat sini isap rokok? Kan? Isap rokok ni, kalau tuan-tuan tak boleh nak hilangkan isap rokok tu, jangan isap rokok depan anak. Sebab anak biasanya dia akan kagum dengan ayah dia. Dia suka terikut-ikut. Dia ada benda yang dia mudah nak ikut. Bab semayang dia payah nak ikut, tapi bila bab rokok dia senang nak ikut. Ini masalah dengan anak ni. Jadi benda nombor satu tuan-tuan, benda yang buruk janganlah kita buat depan anak. Walaupun kita ni apa orang kata hardcore, perokok yang tegar. Satu hari berapa bungkus? Orang Sungai Gelugur isap rokok 2 bungkus ada. Saya pun tak tahu sebab saya tak isap rokok. Tak kira lah sebungkus 2 bungkus, dia isap rokok depan anak dia. Jangan. Kalau tak boleh tinggal juga rokok tuan-tuan, sembunyi, jangan bagi anak nampak. Sekurang-kurangnya perbuatan kita tidak mempengaruhi anak kita. Selain daripada itu, dengar muzik. Jangan duk dengar muzik depan anak. Bila kita dengar muzik depan anak, anak pun akan terikut-ikut dengan kita. Dia pun pasang lagu muzik dalam bilik, dia dengar sebab bagi dia ayah dia buat. Ataupun filem-filem yang tak elok ni, yang tak sesuai. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, ada orang kerja penguatkuasa undang-undang, dia rampas bahan-bahan yang tak baik ni, dia balik rumah, dia tengok dengan anak dia. Isteri jumpa saya, si isteri ni dia jumpa saya, dia cerita masalah dia, macam mana suami dia dan anak lelaki dia menonton benda yang tak baik ni berjemaah. Suami dia dengan anak-anak lelaki dia pakat tengok benda yang tak baik tuan-tuan. Bapa menjadi contoh yang buruk kepada anak dia. Ataupun duk tengok artis menyanyi pakai pakaian yang menjolok mata, ayah tengok dengan anak lelaki, sangat-sangat buruk. Ibu ajak anak perempuan tengok cerita Korea, ibu ajak anak perempuan tengok cerita Hindustan, Cintan Cintun apa semua. Oh, mak lah yang banyak air mata turun di depan anak. Anak duk tengok mak dia menangis keluar air mata tengok cerita Hindustan. Ibu telah bagi contoh yang buruk kepada anak dia, anak gadis dia. Kita tuan-tuan sebagai ibu, sebagai ayah, tunjuklah contoh yang baik depan anak. Baca Quran depan anak, kan, bercakap benda agama dengan anak. Tunjuk kita ni seorang ayah yang bertanggungjawab, ibu yang bertanggungjawab. Bukan tak boleh tuan-tuan nak tengok movie, nak tengok filem, tengoklah, tapi pilihlah cerita yang sesuai, yang bagi motivasi, yang bagi pengajaran yang baik, cerita-cerita yang ada kualiti yang tinggi, itu bagus. Tapi benda yang merosakkan akhlak dan sebagainya, janganlah. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, buat benda-benda yang buruk sehingga diikuti oleh anak-anak. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini kita dapat menelitinya dengan sebaik yang mungkin, supaya kita mendapat panduan yang terbaik sebagaimana yang disenaraikan oleh para ulama. Dan kalau kita ada terlibat dengan kesilapan-kesilapan ini, kita perbetulkan sama-sama. Tidak ada di kalangan kita yang perfect tuan-tuan, tak ada. Kita semua sebagai ayah, sebagai ibu, kita ada banyak buat silap. Maka tujuan kita senaraikan kesilapan-kesilapan ini supaya kita belajar, kan, dari semasa ke semasa, supaya kita boleh perbetulkan kehidupan kita ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha